PBB diingatkan supaya tidak bermain dengan isu sensitif yang boleh menggugat keamanan serta keharmonian awam, khususnya berkaitan agama, bangsa dan institusi diraja. Ketua Puteri UMNO, Datuk Nurul Ammar Muhammad Fauzi berkata, pemimpin parti itu sepatutnya lebih berhati-hati dan tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menggoreskan hati mana-mana pihak di negara ini. Katanya, DAP kenalah sensitif. Kami daripada UMNO memang tidak suka isu-isu sensitif itu dimainkan. Kita kena jaga perasaan sesama sendiri. Kalau boleh elakkan main isu sensitif dan tidak mengeluarkan kenyataan boleh goreskan hati mana-mana pihak. Kata Nurul Ammar, wakil rakyat ketika ini seharusnya memberi tumpuan kepada menjaga kebajikan rakyat serta kerja-kerja kemasyarakatan dan bukannya melakukan provokasi. Katanya, jangan lebih-lebih nanti rakyat pun naik muat timbul provokasi. Kami Puteri UMNO berpandangan sudah-sudahlah berpolitik. Kurangkan provokasi dan lebihkan kerja untuk membantu rakyat. Sebelum ini, kenyataan Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koh-Ham yang mencadangkan kerajaan melantik pakar daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam menimbulkan pelbagai reaksi terutama daripada UMNO dan parti pembangkang. Pada 29 Disember lepas, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah turut mengingatkan rakyat khususnya yang bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negara ini. Sultan Sarafuddin selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia bertitah demikian susulan cadangan Koh-Ham supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi DUT menggubal undang-undang Islam. Ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan kerajaan pusat, Gabungan Parti Sarawak mempertegas sokongannya kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Majlis Tertinggi Parti Persatuan Bumi Putera Bersatu, Fazrudin Abdul Rahman menjelaskan pada satu kenyataan, rampasan kuasa politik seperti yang dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis yang lebih mendalam. Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Katanya Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof turut menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS adalah untuk mengutamakan pentadbiran yang stabil. Saya masih mengulangi bahawa seperti yang dikatakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patanggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum akan datang. Menurutnya, GPS tidak mempunyai masa untuk melayan drama politik yang akan menjejaskan kestabilan pentadbiran dan membatalkan usaha untuk mengembalikan ekonomi ke landasan yang betul. Dia mengulas gesaan Presiden Parti Bumi Kenyalan, Vu Lisan supaya GPS merebut peluang daripada langkah Dubai yang didakwa itu. Fazrudin berkata kenyataan Vu hanya menjadi pembakar api dengan motif asas untuk mengganggu kestabilan politik negara. Katanya sejak dulu lagi, PBK dan Vu sentiasa berusaha untuk memacu semangat rakyat Sarawak dan tidak pernah ikhlas memperjuangkan Sarawak. Parti itu hanya berusaha untuk melayani diri mereka sendiri untuk tujuan politik. Saya menyarankan agar beliau membuka mata dan mengakui kejayaan dan pencapaian yang telah dicapai oleh kerajaan GPS dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pemimpin pembangkang mendakwa langkah Dubai yang digembar-gemburkan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM bertujuan menutup kegagalan kerajaan perpaduan menangani isu kenaikan kos sara hidup. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, Perikatan Nasional tidak tahu mengenai langkah Dubai dan ia tidak pernah berlaku. Dakwanya kerajaan sebenarnya cuba mengalihkan isu susulan kegagalan mengurus kos sara hidup semakin meningkat selain beberapa pelaksanaan dasar berkaitan cukai pada tahun depan. Saya nampak ini adalah langkah terdesak oleh kerajaan hari ini yang gagal menguruskan rasa bimbang dan curiga rakyat terhadap ekonomi dan ekonomi perut rakyat. Kita kena ingat, satu hari bulan ni subsidi diesel akan ditarik. Maka masalah stok diesel yang Petronas Dagangan cakap tu dah timbul. Dan kita pun tahu cukai untuk barangan yang harga rendah akan dikenakan. Semua ini menimbulkan keresahan rakyat. Jadi kerajaan yang ditadbir Anwar Ibrahim ini tidak tahu menguruskan persepsi ini. Dia guna balaci JKOM yang ada skandal kunyit dan sebagainya untuk menyerang pembangkang yang rajin dan gigih buat kerja walaupun tanpa peruntukan satu sen pun. Terdahulu, Timbalan Ketua Pengarah JKOM Ismail Yusof mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin PN termasuk pihak kerajaan di UAE baru-baru ini yang berusaha menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mendakwa ia turut membabitkan tokoh politik veteran berpengaruh yang berpangkat tut menggunakan dana asing. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahri turut menafikan dakwaan itu
kerana jelas terdapat ahli parlimen pembangkang yang menyokong Anwar. Katanya tidak ada bincang langkah Dubai. Siapa pun tak tahu. PM merujuk kepada siapa? Yang saya tahu 4 ahli parlimen PN dan Isytihar Sokong Perdana Menteri tidak tahu siapa dalangnya. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menafikan ada gerakan sedemikian dirancang sambil menyifatkan ia cerita bodoh kerana Anwar sudah memiliki sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Katanya kenapa PMS takut sangat? Dia dah ada sokongan lebih 150 ahli parlimen. Kenapa nak takut? Tak perlu buat cerita bodoh. Saya peliklah kenapa kotor sangat kepala. Saya sendiri tak tahu. Selepas langkah Sheraton dan langkah London, kini muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama iaitu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika mendedahkan cubaan itu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti, Datuk Ismail Yusof mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk dari pihak kerajaan di ibu kota UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawab untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Selain pemimpin PN, beliau mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersungkungkul dengan pembangkang termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Anwar. Katanya menjelang kehadiran 2024, sejak seminggu dua ini terdapat desas-desus tentang usaha tebuk atap untuk mengambil alih kerajaan Madani bergema kembali. Menjadi rahsia umum sehari dua ini cerita mengenai percutian di Dubai oleh tokoh-tokoh dari PN. Diikuti dengan kehadiran beberapa pemimpin lain yang dikaitkan dengan kumpulan-kumpulan yang tidak senang dengan cara kepimpinan PMX dan kerajaan Madani. Maka dikabarkan ada rumusan langkah Dubai disusun dengan tugasan diberikan kepada orang yang bertanggungjawab untuk ditugaskan untuk bertemu, berunding dan mengemukakan tawaran kepada mereka yang dikenapasi boleh beralih sokongan kepada mereka pembangkang. Dikatakan ada jurucakap yang ada akses kepada kepimpinan di sebelah pembangkang sedang berkeliaran di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak untuk cuba meyakinkan bahawa awal 2024 kerajaan Madani akan tumbang siap dengan tarikh dan deadline sekali. Beliau mendakwa ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan serta sekutu mereka turut terbabit dalam perancangan itu dengan menggunakan segala sumber dalam dan luar negara. Ismail berkata beliau memperoleh maklumat mengenai gerakan terbaru untuk menjatuhkan kerajaan dari pelbagai sumber bukan satu pihak saja. Mula selanjut, beliau mengakui memiliki butiran pemimpin PN mahupun di pihak kerajaan yang terbabit dengan langkah Dubai tetapi memilih untuk tidak mendedahkan perincian terbabit dengan alasan ia bukan tanggungjawabnya. Katanya, saya fikir sebagai seorang yang mendukung PMX dan kerajaan Madani, saya bertanggungjawab memberi satu sudut pandangan. Saya harap boleh memberikan bukan sahaja pencerahan tetapi membantu siapa saja yang membaca hantaran itu. Biarlah saya percaya pihak keselamatan, pihak lebih tinggi lebih maklumat dan mengetahui siapa terbabit dengan langkah Dubai. Saya tidak fikir saya nak ambil tanggungjawab untuk mendedahkan nama sesiapa. Tetapi siapa makan cili, dia terasa pedas. Apapun saya tidak mahu dedahkan tetapi kedudukan saya dengan jawatan yang saya pegang dalam JECOM, saya boleh akses banyak maklumat antaranya dalam konteks yang saya anggap kalau sampai peringkat mengancam keselamatan negara, gangguan soal kestabilan dan keharmonian masyarakat, saya fikir tidak ada kalau saya berdiam diri. Mengulas lanjut cubaan yang dianggapnya gerakan pengkhianatan, Ismail menggesa supaya Perdana Menteri memiliki asas yang kokoh untuk bertindak tegas. Tegasnya, gerakan itu jelas menunjukkan ia satu konspirasi politik berniat jahat selain dilihat berpotensi mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Seorang penganalisis politik berpendapat UMNO mendapat manfaat daripada kontroversi dicetus pemimpin DAP baru-baru ini termasuk kenyataan mengenai isu menyentuh kaum dan agama. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, kenyataan kontroversi pemimpin DAP membolehkan UMNO meningkatkan kedudukannya sebagai pembela Islam dan orang Melayu. Bulan lalu, cadangan ahli parlimen berwas Menkoham melantik pakar perlembagaan bukan Islam dalam jawatan kuasa khas untuk mengkaji konflik antara undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan dikritik pemimpin UMNO. Ia juga mendapat teguran Istana Selangor. November lalu, pemimpin UMNO termasuk Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Azhar Kashi dan Ketua Pemuda Dr. Akmal Saleh membidas veteran DAP Lim Kit Siang yang mengatakan orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Gesaan pengurusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai untuk melaksanakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan di ibu kota pula tidak dipersetujui UMNO. Azmi berkata isu itu memberi peluang kepada UMNO untuk mengkritik saingan tradisinya yang kini sekutu dalam kerajaan perpaduan secara terbuka dengan memberikan persepsi ia tidak goyah daripada usahanya memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan Islam. Katanya jadi kontroversi yang dicetuskan DAP ini adalah rahmat tersembunyi. Beliau berkata kontroversi itu juga membolehkan UMNO menangkis dakwaan pembangkang bahawa ia tunduk kepada DAP.
Katanya, UMNO membuktikan ia tidak takut kepada DAP dan menunjukkan di bawah kerajaan perpaduan ia masih relevan serta mampu menjaga kepentingan orang Melayu. Bulan lalu, bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil mendakwa orang Melayu menolak parti itu kerana tersasar daripada prinsip terasnya dan sanggup menjadi penjilat DAP. Seorang pemimpin kanan Perikatan Nasional Negeri Sembilan dilaporkan menyatakan rasa kecewa dengan pengurusan parti di situ, khususnya selepas pilihan raya negeri berakhir pada tahun lalu. Selain tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, PAS Negeri Sembilan juga mendakwa pengerusi Perikatan Nasional Negeri itu, Ahmad Faizal Azumu, tidak mengambil tahu lagi tentang hal-hal parti. Dalam nada yang keberatan, Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Rafi'i Mustafa, dilaporkan berkata, dia terpaksa mendedahkan mengenai keadaan PN kerana pelbagai masalah yang dihadapi mereka. Katanya, namun saya terpaksa berterus terang, sejak PRN lalu, memang beliau Ahmad Faizal tidak lagi mengambil tahu keadaan PN di negeri ini. Kami sudah menang 5 kerusi. Oleh itu, perlu dibuat kerja dan usaha penyelarasan, terutama bagi membantu kesemua arun kita ini. Ahmad Faizal merupakan orang nombor 2 dalam bersatu selepas presidennya Mudi Yassin. Dia dilantik sebagai pengerusi PN di Negeri Sembilan bagi menggantikan Idris Syazli Sid yang digugurkan pada 2 Jun 2023. Untuk rekod, ini bukanlah kali pertama PAS merungut mengenai kepimpinan Ahmad Faizal. Hanya kira-kira 5 bulan selepas dilantik, PAS Negeri Sembilan melaporkan mereka melihat Ahmad Faizal seolah-olah tidak berminat untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebagai reaksi, Ahmad Faizal berkata, dia bercadang untuk merujuk isu berkenaan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan berpendapat tidak ada masalah jika jawatan tersebut disandang anak Negeri Sembilan. Rafi'i berkata pengabaian berkenaan tidak sepatutnya berlaku, terutama apabila PN memiliki 5 adun dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dia juga timbalan pengerusi PN Negeri Sembilan menambah, untuk membolehkan setiap adun berkhidmat kepada rakyat, parti itu perlu berada dalam keadaan stabil. Katanya, kedudukan seseorang pengerusi PN di negeri-negeri adalah keputusan PN Pusat dan selaku timbalan pengerusi PN Negeri Sembilan, dia berharap isu tersebut dapat diselesaikan segera. Katanya, bagi saya tidak masalah jika PN Pusat mahu kekalkan Ahmad Faizal, asalkan gerak kerja di negeri ini boleh berjalan seperti biasa. Menurut Rafi'i, di peringkat PAS sendiri, mereka sudah menubuhkan sekretariat sendiri untuk membantu 3 arun dalam parti itu, tetapi berpendapat sepatutnya ia digerakkan atas nama PN. Dalam PRN yang diadakan pada 12 Ogos tahun lalu, PAS memenangi kerusi Serenting, Paroi dan Bagan Pinang, manakala 2 lagi kerusi dimenangi bersatu, iaitu Labu dan Gemas.